Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan, adik-adik, akak-akak, abang-abang dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Kita di bawah segmen mindset, kita di bawah khas live forum untuk anda semua untuk pada pagi ini. Baik. Bersama dengan kita pada pagi ini, kita ada dua panelis yang kita cukup kita segani, iaitu yang pertama, saya suka untuk kita kenalkan. Beliau adalah Dr. Muhammad Farhan, Fitri bin Jacob, dan juga panelis kedua kita iaitu Dr. Nur Hidayah Jais. Dan kedua-dua panelis kita ni adalah merupakan seorang pensyarah dan juga seorang medical officer, iaitu pegawai perubatan. Dr. Fitri, Dr. Farhan. Dr. Farhan dengar? Kita ada kat sini. Baik. Assalamualaikum. Okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Farhan. So, kita bersiaran langsung secara live forum. Kita bawakan kepada tetamu-tetamu kita pagi ini secara maya, ya? Betul Dr. Muhammad Farhan? Betul. Okay. So, tanpa melengahkan masa, saya tak nak kita berada dalam keadaan tertunggu-tunggu. Kita akan memperkenalkan Dr. Muhammad Farhan terlebih dahulu. Dr. Muhammad Farhan merupakan nama penuh beliau, Dr. Muhammad Farhan Fitri bin Jacob. Kalau saya salah, betul kan? Betul. Pengalaman beliau terlibat dalam bidang psikiatri, bertugas sebagai doktor selama 8 tahun sejak 2015 sampailah sekarang. Betul, Doktor? Betul. Okey, baik. So, hari ini kita memang program ini adalah satu bawah segmen mindset di mana saya nak memperkenalkan sedikit sebelum kita mulakan wacana kita pada pagi ini. Program ini dia adalah kolaborasi ataupun kerjasama bersama dengan Ikram Muda Shah Alam dan juga iMind, iaitu Ikram Mental Health Initiative Division. Inisiatif ini dilakukan secara bersiri dan program ini bermula pada hari ini, siri pertama, dan akan ada 5 siri berterusan sehingga Januari 2021. Baik, pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Muhammad Farhan bin Jacob untuk mengupas bagaimana kita urus emosi kita dengan tajuk bagaimana urus emosi saya. Itu saya akan serahkan kepada Dr. Muhammad Farhan untuk di bawah tajuk yang saya dapat, iaitu kenapa kita rasa apa yang kita rasa. Boleh Doktor teruskan? Boleh. Baik. Terima kasih Saudara Halim, moderator kita pada pagi ini. Pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Ikram Muda Shah Alam yang sama-sama bersama kami di iMind tadi, Ikram Mental Health Initiative Division, untuk sama-sama kita menjalani kolaborasi bagi mengadakan talk secara online ini dalam beberapa siri, dan ini adalah siri yang pertama. Doakan mudah-mudahan apa yang kita rancang dapat kita teruskan sehingga Januari nanti. Baik, untuk tajuk yang pertama hari ini, tajuk yang kita belajar bagaimana kita urus emosi, yang kita akan bagikan kepada dua part. Yang pertama akan saya sampaikan dengan tajuk kenapa kita rasa apa yang kita rasa, dan kemudian nanti akan disambung oleh Dr. Hidayah dengan bahagian yang kedua. Nanti saya akan serahkan kepada dia untuk jelaskan apa yang akan dibentangkan pada pagi ini. Baik, tajuk yang saya pilih hari ini adalah kenapa kita rasa apa yang kita rasa. Sebenarnya tajuk ini, sedikit naratif atau cerita di belakang tajuk ini adalah saya sendiri mendengar satu TED Talk di YouTube oleh Alan Watkins yang bertajuk Why We Feel What We Feel. So almost direct translation kepada tajuk tersebut. Kerana sebelum kita bercerita bagaimana kita boleh atau mampu untuk mengurus emosi, kita kena dikenal terlebih dahulu apa itu emosi. Maka hari ini dalam perkongsian saya akan bagikan dua topik utama ataupun dua objektif utama, iaitu kita mengenali apa itu emosi, dan bila emosi itu tidak dikawal dengan baik,
dan apakah gangguan-gangguan ataupun kesan kepada kegagalan untuk mengurus emosi tadi. Dan kemudian nanti bahagian kedua baru kita belajar sedikit sebanyak dengan Dr. Hidayah bagaimana kita ingin mengurus emosi itu. Baik, secara umum emosi ini adalah satu tindak balas yang kompleks terhadap satu situasi ataupun insiden yang berlaku. Kita selalu melabel emosi ini sebagai perasaan. Tapi sebenarnya emosi ini lebih daripada sekadar perasaan. Saya beri contoh, ada satu emosi, contoh situasi yang berlaku. Satu, dimarahi oleh orang lain, atau yang keduanya menyaksikan kemalangan jalan raya. Jadi sebagai individu kita akan mengalami satu kompleks tindak balas yang kita namakan sebagai emosi terhadap situasi itu tadi. Jadi tindak balas yang kompleks ini akan datang dalam bentuk tindak balas biological, kognitif dan juga behavioral. So bermaksud emosi bukan hanya perasaan, tetapi dia ada kompleks insiden event yang berlaku dalam badan dalam bentuk biological, kognitif atau behavioral. Dalam bahasa mudah dia, komponen emosi ini tiga tadi. Kalau biological ada tindak balas fisiologi, perubahan dalam badan seperti nada degupan jantung, kadar pernafasan, saiz anak mata, dan juga ada perasaan, cognition tadi. Apa yang kita fikir, itu yang biasa kita translate emosi kepada perasaan. Sedih, marah, kecewa, kan, ataupun takut. Dan ketiga adalah tingkah laku. Ada behavioral component. Maksudnya ada tindakan yang berlaku di dalam badan kita respon kepada situasi tadi. Contohnya bila kita dimarah, kita rasa bila kita dimarahi kita rasa sedih dan kita akan menangis. Ataupun bila kita melihat kemalangan kita rasa takut dan kita menggigil ataupun terkaku. So saya bagi contoh dalam gambar rajah ini, dalam tabel ini, situasi apabila kita dimarah orang lain, ada berlaku tindak balas biologi atau fisiologi. Di mana nafas kita jadi laju, degupan jantung kita jadi laju, berlaku rembesan hormon dalam badan. Contohnya hormon yang akan menyebabkan kelenjar air mata kita mengeluarkan air mata. Dan otot-otot menegang, otot muka terutamanya, facial expression, kan ada bahagian-bahagian otot muka yang akan menegang, menyebabkan kita berubah ekspresi muka. Dan komponen perasaan ataupun cognition tadi adalah pada selepas marah tu kita akan rasa sedih. Datang perasaan sebab dan sedih itu. Dan komponen behavior ataupun tingkah laku sebagai respon daripada emosi itu adalah kita menangis. Begitu juga dalam situasi yang kedua apabila seseorang itu menyaksikan kemalangan janda yang berlaku di peringkat fisiologi ataupun biologikalnya itu berlaku perubahan kadar degupan jantung jadi laju, nafas jadi laju, pupil jadi besar, anak mata jadi besar, serta otot menegang, bersedia untuk bertindak. Dan dalam keadaan yang sama juga bergantung pada individu akan ada perasaan-perasaan yang akan dasar, perasaan takut, rasa terkejut, ataupun rasa risau, dan berlakunya tingkah laku. Dari segi tingkah laku ataupun behavior akan sama ada kita akan terkaku ataupun kita melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Jadi emosi bukan hanya perasaan. Perasaan itu hanya salah satu komponen daripada emosi. Banyak lagi yang berlaku di dalam diri kita yang merangkumi apa yang kita maksudkan atau apa yang kita maknakan sebagai emosi. Baik. Banyak kajian yang dibuat dalam dunia kajian antropologi ataupun kajian tingkah laku terhadap manusia, dan ada satu terma yang dinamakan sebagai emosi asas atau dalam bahasa Inggerisnya basic emotion ataupun primary emotion. So emosi asas ini adalah emosi yang dirasa adalah satu yang innate, iaitu kita lahir dengan kapasiti untuk beremosi sedemikian. Maksudnya sesiapa pun lahir dia akan ada kapasiti untuk beremosi dengan emosi-emosi asas ini. Dan dia rentas budaya, dia rentas masa, dan even emosi asas ini boleh dirasakan oleh orang yang lahir dengan ekspresi pada emosi asas ini akan sama
dapat diekspres oleh semua orang, walaupun dia lahir buta ataupun cacat. Maksud dia, walaupun dia tak pernah nampak orang menangis, orang yang buta, tapi dia akan menangis bila dia sedih. Maksudnya emosi itu tidak itu adalah satu respon yang innate, yang kita lahir dengan kapasiti itu, dan kita tidak perlu belajar untuk menangis. Jadi emosi-emosi asas ini ada banyak pendapat, ada banyak kajian-kajian yang buat di antara tokoh-tokoh yang terkadapan yang mengkaji emosi ini seperti Paul Ekman, seperti Robert Plutchik, masing-masing mempunyai definisi ataupun klasifikasi emosi asas. Yang seperti ini basic emotion, yang ini diperkenalkan oleh Paul Ekman, ada 6 emosi asas, iaitu happiness, kegembiraan, sebaliknya sedih, fear, surprise, terkejut, marah ataupun rasa disgust. Dan lain klasifikasi yang ini daripada Plutchik, dia kata ada 8 jenis emosi: anger, fear, anticipation, surprise, joy or sadness, trust and disgust. Kalau Robert Plutchik ni dia kelaskan kepada 8 ni, dan dia adalah pair, berlawanan kepada salah satu. Dan basic emotion ni akan melahirkan emosi-emosi yang secondary ataupun yang lain sekiranya dia hadir dalam bersama-sama. Maksudnya ada 2 emosi akan melahirkan emosi yang baru. Contohnya joy dengan trust bergabung akan menghasilkan emosi love ataupun sayang, dan so on. Dan ini mungkin akan diterangkan dengan lebih detail oleh Dr. Hidayah kemudian bila kita nak cakap tentang bagaimana kita ingin mengurus. Tapi saya dalam slide saya ini saya kongsikan sebagai permulaan bahawa emosi ini adalah satu yang asas yang semua kita akan lalui, ianya innate, kita lahir dengan kapasiti untuk beremosi itu. Dan soalan yang saya rasa sangat penting untuk kita faham bila kita bercakap tentang emosi, di mana kita rasa emosi. Sebab kita selalu kata emosi ini adalah perasaan, so kita kata emosi ini adalah di hati. Tapi kalau kita, sebelum tadi saya akan tunjukkan beberapa siri gambar yang menunjukkan lebih kurang 5 emosi asas yang utama. Dan kita tengok bagaimana umumnya tindak balas tingkah laku begini dipahami sebagai emosi begini. Contoh yang ini emosi cuba teka. Yes, cuba teka. Rasa malu. Rasa malu. Orang bila dia malu, dia akan menutup muka. Contoh dalam kes ni lah, ditangkap SPRM, malu, dia tutup muka. Dia tutup muka. Sebab muka ni dia gambarkan sebagai maruah. Orang tak ada yang malu, dia akan tutup hati dia. Tak ada. Malunya saya, tak ada. Dia akan tutup muka. So reaksi emosi itu menunjukkan bahawa emosi itu bukan dirasa emosi malu itu tidak dirasa di hati tapi di muka. Gambar yang kedua. Ini adalah gambar yang kedua. Seorang yang tengah berasa sedih ataupun sakit hati. So dan dalam banyak keadaan pun macam tu juga kita. Bila kita rasa sedih tu, kita rasa sebab, kita akan pegang dada kita. Sebab ketika sedih, intensiti perasaan tu kita rasa intensiti emosi tu kita rasa di sini. Itulah kita kan sakitnya tu di sini. Ada lagu yang buat macam tu kan. Dan kebanyakan juga kalau kita tengah sedih kan, kita akan cuba urut dada, nafas kita je laju. So umpama bila kita beremosi sedih kan, banyak fokus berlaku di dada. Dan maka kita akan rasa sakit tu, emosi sedih tu banyak di sini. Seperti gambar Pak Cik inilah, bila kata sakitnya sedih tu rasa di hati di sini, di dada. Kan? Bagaimana pula dengan orang yang marah? Dan saya rasa mengikut pengalaman peribadi masing-masing pun sama. Bila kita marah ni, kita rasa kepala kita jadi panas. Kan? Muka kita jadi merah. Setengah orang telinga sampai merah, dalam gambar ni dia berasap telinga dia. So bila marah tu, perasaan emosi tu banyak dirasa di bahagian kepala ni. Dan ada setengah orang bila marah dia mula menggerakkan tangan dia. Bunyi-bunyikan kuningkan ataupun dia hentak-hentak meja. So maksudnya emosi itu tidak dirasa di hati sini, tapi lebih di organ kepala ataupun tangan. Lain berbanding dengan tadi muka, yang dada, yang ini kepala pula. Right? Begitu juga dengan orang yang ni. Gambar ini kita kalau tak jelas ni gambar seorang peminat pasukan ni tengah tengok tak pasti sukan apa. Tapi orang ni tengah anxious, tengah resah.
So bila kita resah, banyaknya akan ada pada mulut dengan tangan, kan? Itu nail biting, kan? Risau. Kadang kita fidgeting tangan dia macam tak tahulah nak buat apa, macam ni lah, mulut. Patut muka dah mulut. Kan? Intensiti emosi resah itu dirasai banyaknya di tangan dan juga di mulut. Dan akhir sekali ada takut. Takut biasanya kita akan tutup muka, kadang takut tutup telinga, tutup mata macam tu, kan? Sebab itu adalah source kepada sumber kepada perasaan dia tu, dia tutup. Jadi lain emosi, lain intensiti yang dirasa di organ yang berlainan. So bermaksud emosi, sekali lagi menguatkan kefahaman kita bahawa emosi ini bukan hanya perasaan yang dirasa di hati, kan? Kita selalu affiliate ataupun kaitkan perasaan ini dengan hati, tapi tidak, emosi ini satu kompleks tindak balas badan yang menyeluruh, yang kompleks. So satu-satu emosi itu dirasai secara intens oleh sebahagian bagian badan yang spesifik berkaitan dengan emosi itu. Dan ini adalah emosi asas yang transculture kita boleh faham. Macam itu, walaupun gambar orang yang tengah anxious adalah gambar orang putih, kita sebagai orang Melayu kita boleh faham dia tengah anxious. Begitu juga orang putih boleh nampak kita macam tu, boleh faham kita ni adalah anxious. So ini adalah satu basic emotion yang kita faham secara innate macam tu. Okay? So emosi itu bukan sahaja perasaan tapi satu tindak balas kompleks. So kita rasa, bila kita tanya di mana kita rasa emosi itu, emosi adalah dirasai oleh satu badan, bukan hanya spesifik di hati ataupun di dada. Saya ingin kongsikan satu diagram ini agak teknikal, sangat teknikal. Cumanya kenapa saya rasa penting untuk saya kongsikan, kerana penting untuk kita faham bagaimana emosi itu terbentuk, dan kerana bila kita faham, kita akan tahu apakah faktor-faktor yang akan mempengaruhi pembentukan emosi. Okay? Dalam gambar ni, ini adalah satu bahagian dalam otak. Tak perlu tahulah, dia dikenal sebagai limbic system. Dan di sebelah sini saya tunjukkan 4 organ yang utama di dalam limbic system yang terkait dalam pembentukan emosi. Satu thalamus yang ni. Ini adalah organ dalam otak yang mengumpul maklumat daripada diri, penglihatan, pendengaran, semua. Maklumat lain sumber dia semua datang akan pergi kat thalamus ini. Dan dia akan relaykan, dia akan sampaikan maklumat yang daripada dia ini kepada amigdala. Amigdala ini adalah komponen otak yang banyak mengawal perasaan tadi, emosi, marah, kan, risau tu datang di sini. Kan? Di bawah thalamus ini ada hypothalamus. Hypothalamus inilah organ badan yang mengawal tindak balas fisiologi. Banyak hormon dikawal oleh hypothalamus. Sebab itu bila kita beremosi, ada perubahan pada kadar ketupan jantung, perubahan kepada pernafasan, ada hormon-hormon dirembeskan, kita menangis sebagainya, itu adalah kerja hypothalamus. Dan yang penting juga, nanti saya akan ceritakan kenapa penting, hippocampus. Hippocampus yang ni. Hippocampus ini terlibat dalam pembentukan memori dan dia mempengaruhi emosi. So bermaksud memori kita akan memberi feedback kepada amigdala dalam menghasilkan emosi. Jadi sebab itu ada perkara-perkara yang lepas yang berlaku pada kita yang disimpan di dalam memori, yang diingat oleh memori, dia akan menjadi pengaruh kepada pembentukan emosi. Sebab itu contohnya orang yang selalu didera kecil-kecil ataupun mendapat penderitaan masa dia kecil, bila dia membesar dia mempunyai emosi yang tidak stabil. Sebab dia, dalam tempoh dia membesar itu banyak memori-memori yang negatif yang akan membentuk, yang akan menyebabkan emosi itu terganggu. So ini adalah 4 organ utama dalam otak yang membentuk emosi. Maka dia saling berkait. Nanti kita akan tengok lagi. Okay? So memori sangat berkait rapat dengan emosi. Baik, ini sangat teknikal juga. Ini kalau belajar psikologi perlu tahulah ataupun bidang. Tapi apa yang saya nak cuba
tekankan dalam slide ini adalah ada beberapa teori-teori utama lah tentang pembentukan emosi ni. James Lange, Canon Barth dan Charles Singer tu faktor teori. Tapi saya nak tarik perhatian semua para rakan-rakan Facebook yang join kita pada pagi ini kepada teori yang ini. Di mana dalam pembentukan emosi ada faktor kognitif tu. Faktor kognitif ataupun fikiran tu yang akan memberi makna kepada insiden yang akhirnya akan yang mempengaruhi emosi. Apa yang saya maksudkan fikiran memberi makna? Itu saya maksudkan adalah contoh saya bagi satu situasi yang sama menghasilkan emosi yang berbeza bagi individu yang berbeza. Contohnya naik roller coaster. Bagi individu yang ada fobia kepada tempat tinggi, individu yang ada memori yang tidak yang negatif atau yang tidak baik bila berada di tempat yang tinggi, dia akan menghasilkan emosi takut. So cognitively, fikiran dia melabel situasi itu sebagai sesuatu yang berdasarkan memori yang lepas, satu yang menakutkan untuk dia. So maka dia berasa takut. Berbanding dengan individu, aktiviti yang sama. Individu menaiki roller coaster, tapi individu suka aktiviti yang mencabar. Dia akan merasakan keseronokan, emosi yang seronok ketika dia menaiki roller coaster. Sebab dia tidak ada cognitive leveling kepada situasi itu. Sebab itu secara manusia, faktor kognitif itu sangat memberi kesan kepada emosi yang terlahir daripada diri kita. So dan kognitif ini terlibat ada faktor pengalaman memori, ada faktor cara fikir. Jadi ini menunjukkan bahawa faktor kognitif ataupun komponen cognition tadi banyak mempengaruhi emosi seseorang. So dan ini adalah satu perkara yang kita perlu faham bila kita memahami emosi diri kita. Kita nak faham emosi kita. Kenapa kita rasa begitu? So bila kita faham bahawa banyak faktor-faktor atau komponen-komponen yang membentuk satu emosi, barulah kita boleh mengurusnya dengan lebih baik kemudian. Okay, so baik. Mungkin towards the end kepada bahagian saya. Apa yang kita faham tentang emosi setakat ini? Okay, yang pertama kita faham bahawa emosi itu adalah satu tindak balas yang kompleks dan komponen-komponen yang tertentu. So dia bukan hanya sekadar satu perasaan. Dia ada satu tindak balas badan terhadap situasi yang kompleks, yang terdiri daripada komponen biologi ataupun fisiologi, komponen behavioral ataupun tingkah laku, dan juga komponen cognition ataupun perasaan atau fikiran tadi. Yang keduanya ni, emosi kita dipengaruhi oleh diri dan memori. Tadi saya kongsikan kepada anda semua gambar ataupun struktur dalam otak 4 komponen tadi, thalamus, hypothalamus dan hippocampus dengan amygdala. Kompleks ini membentuk limbic system. Limbic system inilah yang banyak mengawal selia emosi, dan sebab itulah deria kita yang kemudiannya direkodkan dalam memori ini banyak mempengaruhi emosi-emosi yang dilahirkan, yang kita rasakan bila kita berhadapan dengan satu-satu keadaan. Okey. Baik. Yang kita faham juga tindak balas emosi adalah berlaku secara automatik dan kita usually tidak mampu pun untuk memilih emosi kita. Sebagai contoh, tindak balas yang dirasai oleh badan fisiologi badan bila berlaku satu situasi itu adalah automatik. Dia berdasarkan memori, berdasarkan diri rasa kita, dan dia bertindak dengan cepat tanpa kita boleh mampu memilih perasaan itu. Okey. Tapi apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh pilih adalah apa yang kita ingin buat dengan emosi itu. Baik, saya bagi contoh. Kita dimarahi oleh mungkin senior kita ataupun supervisor kita atas kesilapan yang kita buat ketika bekerja. Dan sebagai manusia yang punya emosi asas, basic emotion yang innate tadi, yang begitu, kita secara fitrahnya, lumrahnya akan merasa sedih. Dan itu bukan satu perkara yang kita pilih. Tapi apa yang kita boleh pilih adalah apa yang kita ingin buat dengan
emosi itu. Ya, kita sedih, kita dimarah, tapi apa yang kita boleh pilih untuk bertindak dengan emosi itu. Sama ada kita ingin terus down ataupun terus rasa teruk dan tidak boleh memperbaiki kesilapan kita, ataupun kita ya menerima, validate. Yes, aku sedih. Siapa tak sedih bila kena marah? Kan depan orang ke, kita marah dengan apa kita dah buat banyak kerja, penat lelah, tapi dimarah seolah-olah kerja kita ni tidak diterima dengan baik. Kan? Tapi apa yang kita nak buat dengan perasaan itu? Itu yang lebih penting, dan itulah sebenarnya yang kita ada kemampuan untuk urus. So kita tak boleh nak kawal perasaan kita, dia dimarah, sedih. Itu adalah innate, itu adalah kapasiti yang kita lahir dengan benda tu. Sebagai fitrah kita akan begitu. Tapi yang kita boleh pilih adalah apa yang kita buat dengan emosi tersebut. Itu yang kita nak urus, yang kita nak belajar urus kemudian. Okay? So jangan blame bila kita rasa emosi begini. It's not wrong. So kita tak pilih. Tapi yang kita boleh ada kawalan adalah apa yang kita nak buat dengan emosi tersebut. Dan kalau dimarah, kerja tak elok, motivasi lebih tinggi, kita buat kerja yang lebih baik, kita betul kesiapan dan kita jadi orang yang lebih baik. Contoh, itulah yang kita boleh pilih. Maka untuk kita melabel satu emosi itu sebagai negatif ataupun positif agak kurang. Okay. Socially ataupun secara masyarakat, kita seolah-olah kita diajar untuk melihat perasaan sedih, menangis, ini adalah satu yang negatif. Dan kalau anak-anak kecil yang menangis, kita selalu cakap jangan nangis, jangan nangis. Dan kita membesar dalam that kind of norm ataupun norma, iaitu menangis ni tak bagus, menangis tanda lemah. Kita akan menanam, kita akan suppress perasaan sedih ini, dan dia akan membengkak dan akan melahirkan lebih banyak perasaan-perasaan yang tidak settle. So sebenarnya emosi menangis, sedih ataupun marah itu yang dianggap sebagai negatif bukanlah, bagi saya adalah tidak tepat. Kerana emosi ini adalah basic. Dan kalau kita dari segi spirituality pun, maksudnya Allah berikan kita kapasiti untuk beremosi sedemikian, maksudnya ada sebab. So yang sebenarnya positif atau negatif adalah tindakan yang kita ambil terhadap emosi tersebut. So itu yang boleh kita pilih. So untuk lebih sejahtera emosinya, kita kena kurang untuk melabel emosi itu negatif atau positif. Lebih baik kita melihat kepada pilihan terhadap tindakan yang kita buat, dan itulah yang membezakan sama itu satu tindakan yang positif ataupun negatif. So emosi, hasil daripada apa kita bincang tadi, emosi ni sebenarnya banyak, dia mempengaruhi kita banyak, mempengaruhi kesihatan kita, mempengaruhi prestasi pekerjaan kita, mempengaruhi kesejahteraan rasa diri kita, merasa kepuasan terhadap diri kita, semua. Emosi juga akan memberikan kita motivasi ataupun menurunkan motivasi keupayaan. Bermaksud emosi ini mempengaruhi banyak perkara dalam kehidupan, maka lebih banyaklah sebab kenapa kita perlu mampu, satu, mengenali emosi kita, dan keduanya mengurus emosi kita. Kerana sekiranya kita gagal ataupun kita tidak mengurus emosi dengan baik, maka kita boleh dapat gangguan emosi. Dan saya cakap tadi, emosi itu adalah satu tindak balas yang kompleks yang beri kesan kepada satu badan. So dia bukan hanya perasaan. Maka bila emosi terganggu, maka satu badanlah ya akan terganggu. So itu bila kita tak ada emosi kita tak terkawal ataupun kita mendapat gangguan-gangguan emosi, maka inilah tanda-tanda yang kita akan alami. Secara fizikal, kita akan mula mengalami gangguan tidur. Susah nak lena. Kalau lena pun kadang-kadang cepat terjaga, asyik terjaga. Tenaga kita cepat penat. By petang kita dah lesu dah. Belum sampai rumah dah terus tidur. Dah tak ada tenaga, cepat lesu. Dan dia juga boleh mempengaruhi kita punya selera makan, dan seterusnya bila menjadi lebih teruk akan menyebabkan berat badan kita turun. Dari segi fikiran atau psikologi, kita akan lebih cepat resah. Ataupun keresahan tu susah ingin dibendung. Duduk saja pun rasa serba tak kena. Atau dalam keadaan tertentu kita jadi cepat marah. Benda-benda kecil pun irritate kita. Itu maksudnya kita tengah mengalami gangguan emosi lah. Dari segi kognitif pula, dari segi fikiran pula, kita susah nak fokus kat kerja. Kita jadi pelupa. Bila susah nak fokus, kita susah nak ingat. Kita tengok apa aku nak buat sekarang. Lupa dah. Padahal umur masih muda.
Begitu juga daya fikir terganggu. Kebiasaannya kita boleh menyelesaikan banyak masalah. Tapi bila emosi terganggu tu, kita tak thought proses kita tu banyak terganggu dan kita rasa susah untuk membuat keputusan. Dan dalam keadaan tertentu boleh membuatkan kita banyak fikiran negatif, banyak thought fikiran-fikiran kita, oh ini orang dia mungkin pandang macam ni kat aku kan. Banyak apa kita panggil kognitif ataupun thought error disebabkan oleh emosi yang terganggu ini. Okay, so itu kalau gangguan emosi dalam masa yang singkat. Kerana sekiranya gangguan emosi ini berterusan dan dia bertambah teruk, dia boleh menyebabkan gangguan ataupun kecelaruan penyakit mental ataupun mental disorder. Seperti yang kebanyakan contohnya depression, anxiety dan juga yang lain-lain. Okey. Di sini saya ingin kongsikan sebab dia berkait dengan apa yang saya praktis setiap hari. Apa yang kita katakan sebagai gangguan emosi yang tergolong ataupun dikategorikan sebagai disorder ataupun penyakit. So untuk satu penyakit mental itu dia ada penyakit mental yang teruk itu, dia ada 3 triad ini. Ini secara personally saya suka pakai sebagai benchmark. Gejala kita ada gejala tu, gejala yang kita ada tadilah. Kita ada gejala-gejala tadi. Tapi gejala itu cukup teruk. Sehingganya teruk tu macam mana? Kalau tengah down perasaan sedih tu sepanjang hari dia. Bangun pagi sampai ke malam nak tidur. Down, perasaan tu tak pernah rasa okey. Kan? Gangguan tidur tu bukan selang sehari, hari-hari ganggu tidur. Rasa resah tu pula tak terkawal. Duduk saja ke, berdiri ke, pergi sana sini, sepanjang hari rasa resah. Ataupun cepat marah tu nampak sampaikan orang boleh perasan perubahan itu. So gejala itu adalah teruk, berlaku dengan intensiti yang kerap, berlaku secara harian sepanjang masa. Dan ianya boleh dilihat oleh orang lain, diperasan. Tapi setengah orang dia boleh mask dia punya simptom, especially kalau dia banyak menyendiri. Satu lagi, yang keduanya adalah simptom ini dia kronik. Dia berlaku dalam satu tempoh masa yang lama. Lama tu tak adalah 2-3 tahun, itu lama sangat. Tapi kalau untuk depression tu tempoh berminggu-minggu jadi macam tu. So dia tak recover. Hari ni dia rasa macam tu, besok sama 3-4 hari, 2-3 minggu dah rasa sama je. Marah dia makin teruk. So berterusan, chronicity of the symptom felt. Kalau certain mental illness, klasifikasi dia makan masa lama berbulan. Dan last sekali adalah gangguan kepada fungsi. Maksudnya severity of symptom tadi dengan chronicity of the symptom menghasilkan gangguan kepada fungsi individu tu. Fungsi itu termasuklah pekerjaan, sosial. Maksudnya kalau dia sebagai seorang guru, dia tak boleh nak mengajar. Kalau dia sebagai seorang pekerja dia tak boleh nak pergi bekerja. So, tak boleh kerja pun tak buat kerja. Okay? Sangat severe. Sampai tak boleh hilang fungsi. Atau kalau fungsi sosial peranan sebagai contoh, ayah tak terjalan. Peranan sebagai ibu tak terjalan. Dekat rumah tak boleh nak buat kerja rumah seperti biasa. So, ada satu baseline fungsi dia dan nampak dia merosot dan tak mampu menjalankan fungsi tersebut. Bila segejala dan juga gejala ini dan masa tu sama kan. Yalah kalau macam dah teruk sangat macam tu, macam mana kita boleh fungsi. So bila ada gabungan ketiga-tiga ini, maka ini adalah satu penyakit ataupun mental disorder yang perlukan rawatan. Yang perlukan satu assessment dulu lah, maksud penilaian daripada doktor dan juga rawatan. Dan rawatan itu ada pelbagai. Saya rasa mungkin dalam siri perbincangan yang lain kita boleh cerita tentang itu. So sedikit sebanyak itu yang saya ingin kongsikan. Saya berada dalam slide saya yang terakhir. Lepas ni kita akan dengar pula daripada Dr. Hidayah tentang tips-tips bagaimana kita ingin mengurus emosi. Dengan ini saya jemput semula moderator kita, Saudara Encik Halim untuk sesi seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Muhammad Farhan atas penjelasan yang cukup baik dan sangat memberikan kefahaman kepada kita dengan cara yang lebih hebat lebih biasalah daripada apa yang kita selalu bayangkan dan kita percaya. Baik, kita akan pergi kepada seterusnya, iaitu panelis yang kedua, yang di mana panelis ini juga tidak kurang hebatnya dan
dengan apa yang saya maklum bahawa panelis kita ini dia sudah bersedia ke? Dr. Hidayah, anda sudah bersedia? Sudah, insyaAllah. Okey, baik. Doktor sudah berada dalam talian ya. Terima kasih Dr. Hidayah. Kepada Dr. Hidayah, saya akan mulakan dengan memperkenalkan Dr. Hidayah terlebih dahulu. Dr. Hidayah merupakan pensyarah yang juga pelatih kepada psikiatri. Ya, betul ya? Pensyarah Apa khabar perubatan. Doktor? Pensyarah perubatan. Pensyarah perubatan pelatih. Sekarang sedang ambil sarjana kepakaran. Akan jadi pensyarah lah, insyaAllah tidak lama lagi. Okey, baik Doktor. Kita doakan supaya Doktor berjaya dalam jurusan yang Doktor ceburi. Dan kita maklum kedua-dua panelis kita merupakan mahir dalam bidang masing-masing. Saya perkenalkan Dr. Hidayah terlebih dahulu. Dr. Hidayah, nama penuh beliau adalah Dr. Nur Hidayah Jaris. Dan beliau merupakan bertugas sebagai doktor ya selama 10 tahun. Betul Doktor? Betul. Dan juga beliau berkhidmat ataupun telah menceburi bidang psikiatri ini sejak 2013. Pada 2014 hingga 2015 di Jabatan Kecemasan, 2015 sampai sekarang di bidang psikiatri ya. Betul. Okey, baik Doktor. Kita jelas bagaimana Dr. Farhan telah memberikan penjelasan dari sudut bagaimana emosi itu, apa itu emosi dan bagaimana dia berfungsi. Saya juga nak kita juga ingin tahu bagaimana macam mana ataupun bagaimana kita nak mengurus emosi tersebut. Sebab kita tahu emosi ini dia merupakan gambaran kepada apa yang tingkah laku orang tersebut. Kita boleh lihat melalui tingkah laku orang yang beremosi itu. Tapi dalam keadaan sekarang ini berlakunya pelbagai rumah tangga, keganasan rumah tangga yang selalu dilibatkan dengan emosi yang tidak stabil. Jadi bagaimana kalau seorang itu individu, lelaki maupun perempuan, mengurus emosinya dengan lebih baik? Boleh kita minta penjelasan Dr. Hidayah? Okey, terima kasih saudara moderator Encik Halim. Baiklah, terima kasih atas introduction tentang diri saya. Okey, tadi saya rasa memang cukup jelas juga tentang penerangan apa itu emosi daripada Dr. Farhan. So, boleh nampak ke slides? Boleh kan, insyaAllah. Okey. So bagi sesi saya lebih kepada bagaimana kita nak uruskan emosi kita. Jadi hari ni saya akan bagi tips yang basic dulu. Tak susah dan sebenarnya praktikal dan mudah kita nak aplikasikan setiap hari ya. Okey, dalam tajuk ni pun kita boleh tengok dia adalah tips basic urus emosi. Sebenarnya kalau kita Google memang adalah 6 tips, 7 tips, 8 tips, 10 tips yang sangat mudah bagaimana nak uruskan emosi kita. Tapi hari ni saya ajar 3 tips saja, tips basic tips macam mana kita nak uruskan emosi kita. Okey, mungkin slide yang pertama atau kedua akan ada sama sikit dengan Dr. Farhan sebab itu memang basic kita bagaimana kita nak uruskan emosi kita. Jadi saya slide seterusnya. Ini tips yang pertama. Jadi tips yang pertama adalah namakan emosi ataupun naming our emotion ataupun emotional naming. Jadi kenapa penting kita nak namakan emosi ni? Okay. Sebelum tu just recap pengisian sebelum ni, iaitu apa itu jenis-jenis emosi. So Plutchik ni is a psychologist. Dia namakan 8 jenis emosi, tapi banyak juga teori-teori lain tentang jenis-jenis emosi yang lain. Jadi kita ada joy, trust, fear, surprise, sadness, disgust, anger and anticipation. Dan of course yang paling kita suka adalah joy kan, dan paling kita tak suka adalah anger ataupun fear. Tapi sebenarnya normal ke tak kita ada semua emosi ni? Normal untuk kita ada semua emosi ni.
Jadi cuma bagaimana kita nak uruskan emosi ni. Yang pertama tadi adalah namakan emosi ya. So kenapalah penting sangat kita nak namakan emosi kita ni? Jadi kenapa kita perlu namakan emosi kita pada setiap keadaan kalau boleh adalah kerana sebenarnya dengan menamakan emosi ni, ia sebenarnya memberi peluang kepada kita untuk ambil sedikit langkah ke belakang sebelum membuat satu pilihan apa yang nak dilakukan seterusnya. Okey, jadi kadang-kadang emosi kita bercampur kan. Kita sendiri tak tahu kita ni sedih ke, marah ke, ataupun sebenarnya sakit hati ke apa, terlalu banyak emosi. Tapi bila kita ambil masa sedikit untuk kita namakan emosi kita, kita mampu buat pilihan yang baik selepas sesuatu perkara itu berlaku. Jadi, kita sebenarnya ada pilihan bila satu keadaan tu berlaku. Okey, kalau satu perkara berlaku, kita nak bertindak begini, kemudian kita menyesal, ataupun kita nak fikir dulu sekejap untuk beberapa saat dan kemudian kita rasa lega. Mana satu kita nak? Sebenarnya kita sentiasa ada pilihan dalam membuat satu keputusan, dalam mengambil satu tindakan daripada perasaan ataupun emosi yang kita hadapi pada sesuatu waktu tu. Okey. Jadi kenapa penting kita tahu tentang emosi kita namakan emosi kita ni? Sebab dalam teori psikologi, di mana teori ni memang sangat kenalah dengan kehidupan kita. Kenapa kena? Sebab emosi kita sebenarnya sangat berkait rapat sangat berkait rapat dengan fikiran kita, sangat berkait rapat juga dengan tingkah laku. So cuba kita perhatikan tadi bila ada sesuatu perkara berlaku, emosi kita marah, kita mengambil tindakan terburu-buru dan akhirnya kita pun bertindak marah kan. Seterusnya, lepas tu kita pun mungkin akan menyesal, kita makin marah diri kita. Kenapa aku marah pula? Kan, dah tadi memang kita marah, jadi kita bertindak marah orang lain dan kita akan dapat balik perasaan sama ada, aduh menyesalnya aku kenapa marah ataupun memang tak gunalah aku ni marah balik. Jadi nampak tak ada saling berkait. Okey, kalau kita tengok track yang atas, kejap mungkin cursor. Okey, kalau kita nampak yang dekat atas ni fikiran dia pun sangat berkait dengan emosi dan sangat berkait juga dengan tingkah laku. Tentang fikiran ni ada satu topik besar juga yang kita boleh bincangkan, tapi insyaAllah akan datang ya. Tu kita simpan untuk satu sesi khas saja tentang fikiran. So emosi dan tingkah laku ni lah yang saya nak terangkan, di mana menguruskan emosi kita sangat penting untuk kita bertindak sesuatu yang positif ataupun negatif. Okey. Jadi, tadi kita namakan emosi, lepas tu kenapa kita tahu perlu namakan emosi tu untuk beri peluang pada kita ambil sedikit langkah ke belakang. Okey, sebelum nak buat pilihan. Jadi, apa kita nak buat semasa ambil sedikit langkah ke belakang ataupun sebelum nak ambil langkah ke belakang tu. Jadi, ini nak masuk tips yang kedua, okey? Yang kedua adalah teknik yang pernah berjaya sebelum ni adalah teknik pernafasan dalaman ataupun deep breathing exercise. Okay, kalau semua audience boleh nampak dekat bawah ni ada dua research ataupun study sebelum ni, recent research yang mengatakan deep breathing exercise ni sangat membantu untuk mengurangkan level stres. Ada saya tengok tu dalam 60% macam tu dapat kurangkan level stres, and ini memang terbukti daripada kajian sebelum ni lah. Boleh try Google ataupun cari berdasarkan study yang saya sertakan kat sini lah. Okey, tapi ada syarat macam mana nak berjaya. Okey, agak-agak macam mana kita nak berjaya kurangkan stres dengan teknik deep breathing exercise. Sebab kadang-kadang ada pesakit saya pun datang klinik, dia kata,
Alah doktor, asyik suruh tarik nafas dalam pun tak guna pun. Bila especially masa saya panik, saya tarik nafas tu tak guna, makin sesak nafas adalah. Okey, kenapa dia tak penuhi satu syarat ni, iaitu cara bernafas yang betul. So selagi cara teknik pernafasan yang dalaman tu tak betul, memang kita takkan dapat rasa kurangnya level stres dalam diri kita. Okey, cara dia macam mana? Okey, sama-sama boleh kita praktis lah di rumah ke kan, kat mana-mana, kat dalam kereta ke, siapa tengah dengar tu boleh. Okey, yang pertama tu dia ada 6 step. Okey, so duduk pada kedudukan yang paling selesa dekat tempat you all tu. Okey, bayangkan you dekat, kalau you duduk kat office ke kan, sebenarnya you pun boleh bayangkan you sebenarnya tengah duduk dekat air terjun. Tepi air terjun, tepi pantai semua dengan tutup mata. Okey, saya bagi contoh lah sekarang ni duduk macam ni, ini pun tak berapa selesa lah sebenarnya kan. Yelah, anxious sikit depan kamera kan. Alright, so cara dia tutup mata. Cuba bayangkan kat tempat yang paling you all selesa. Tarik nafas ikut hidung. Dalam kiraan 5. Tarik nafas tu. 3, 4, 5. Rasakan angin masuk ke dalam badan atau perut. Perut ke hadapan. Lepaskan pelan-pelan ikut mulut. Okey, memang susah sikit tau kalau you all buat tak fokus. Dia ada sebab kenapa pernafasan tu kena keluar ikut mulut pelan-pelan. Sebab kan kalau you all tarik nafas macam ni kan, apa you all dapat, oksigen tu tak ke mana, masuk hidung keluar mulut, tak lalu pun ke dalam badan, tak pergi betul-betul pun ke peparu kita. Okey, dia ada 3 syarat lah. Memang cara dia 6 step, 3 atau 4 syarat je. Yang pertama, tarik nafas ikut hidung, hembus ikut mulut perlahan-perlahan tanpa ada bunyi macam tu, tak nak. Yang ketiganya, perut mesti ke hadapan. Okey, cuba saya cuba ambil masa sikit untuk you all buat. Okey, perut kena depan tau. Kalau you all tarik nafas tu ke dalam, perut sampai ternaik ke atas tu, maksudnya masih salah dan masih takkan boleh kurangkan level stres you all. Okey, alright, sekali lagi kita cuba. Tarik nafas ikut hidung. Kiraan 5. Lepaskan pelan-pelan. Kiraan 5 tu, 1, 2, 3, 4, 5 tu sebenarnya you all tarik nafas tau ke dalam. Perut ke depan. Lepaskan pelan-pelan ikut mulut. Nak supaya pelan-pelan ikut mulut tu tak berbunyi kan, memang kena betul-betul fokus yang you tengah menghembus nafas you. Okey, sebab kita perasan tak, bila kita dalam keadaan stres ataupun kita tertekan ataupun marah, kita tak aware dengan diri kita. Jadi bila kita tarik nafas secara teknik pernafasan dalaman ni, sebenarnya dia membantu kita untuk fokus balik pada diri kita. Contoh macam tadi kan yang saya buat tarik nafas tengah marah. Kemana-mana dah nafas kita tu. Macam tak terurus kan. Tapi kalau kita cuba buat teknik pernafasan ni ikut cara yang betul, lepaskan pelan-pelan, kita dapat rasa dia punya level of stress tu akan kurang. Jadi berapa tips dia? Tarik nafas ikut hidung, keluar ikut mulut, tanpa ada bunyi, perut ke hadapan. Jadi 3 je. Cuma kena guna cara yang betul. Okey, adalah few teori ada cakap kalau boleh buat 10 minit. Setiap hari tu 5 kali sehari. Tapi untuk permulaan saya akan cadangkan untuk you buat macam ni 5 saat kan tarik. Boleh. Kalau pesakit saya suggestkan untuk permulaan buat 3 saat je pun dah cukup dah. Itu pun dah cukup baik sebab nampak you berusaha kat situ. Bila 3 saat tu dah berjaya, buat ke 5 saat dan buat ke 7 saat. Okey. Nanti cuba ya. Lepas tu, bezakan dengan cara nafas yang
Nanti you makin marah ke makin stres perasaan tu ataupun emosi tu ya. Okay. Right. Next, bagus sebenarnya kalau teknik pernafasan dalaman ni sebenarnya kita buat hari-hari, kita buat diary. Okay. Kenapa? Okay, macam yang saya bagi contoh kat situ tengok ni. Pagi, tengah hari, petang. Pagi ni bangun tidur, kita levelkan stres kita berapa. Bangun-bangun je, Allah, kerja semalam kat office tak siap lagi. Dah 90% dah stres. Okey, cuba kita buat teknik pernafasan dalaman yang betul. Mungkin kita akan ada rasa lah sikit. Ini saya bagi contoh 70 ni, mungkin 80. Tak apa, dia tulis je 80. So, tengah hari, dengan panasnya, dengan laparnya, stres 100. Then you buat lagi 80. Sebenarnya kalau you tak stres pun sangat-sangat digalakkan you buat juga teknik pernafasan ni secara rutin setiap hari. Okay, dan levelkan berapa persen you rasa better ataupun kurang stres tu. Lepas tu malam sebelum tidur pun kena buat. Okay. Bagusnya kadang-kadang lah ada pesakit doktor yang contohnya Muslim kan. Doktor akan suggest buat 5 kali sehari tu setiap kali lepas solat. Tapi kalau yang lain yang mungkin non-Muslim, tak kisah anytime tapi yang penting 3 kali sehari dan buat setiap hari. Kenapalah doktor suruh buat setiap hari pula kan? Kenapa? Kenapa penting jadikan sebagai rutin? Sebab dia macam periksa. Cuba bayangkan kita pergi periksa kan? Kita hari-hari kita buat latih tubi, kita baca kan? Jadi bila ujian tu datang, kita automatik boleh buat kan? Kita automatik boleh jawab soalan-soalan tu. Jadi dari itu analoginya, tapi dalam keadaan sekarang ni macam hari-hari kita dah belajar teknik pernafasan, dalaman, lepas tu hari-hari kita dah buat, kita dah macam dah automatik dah diri kita macam mana nak buat teknik pernafasan dalaman tu. Jadi dia berbalik kepada yang slide sebelum ni. Maaf saya naikkan sikit slide. Okey. Jadi bila ada sesuatu yang datang, emosi kita rasa dah emosi nak marah ke, emosi macam stres ke apa ni, kita step back kejap. Kita buat teknik pernafasan sekejap sebelum kita fikirkan apa nak buat selepas tu. Okey. Jadi saya back kepada slide tadi. Okey. Right. Apa nak buat selepas tu pun ada dalam series terusnya. Okey, yang ni basic hari ni. Alright. Kemudian ini adalah tips yang ketiga. Alright, iaitu teknik 5 deria. Kadang-kadang kan macam ada satu perkara ataupun stres nak datang ke ataupun kita rasa macam marah sangat pada hari tu ke. Okey, teknik 5 deria ni membantu kita macam mana nak mengalihkan kita punya perasaan tu ke sesuatu yang perasaan yang lebih baik dari perasaan yang tak baik tadi. Ataupun nama lain dia ni distraction technique lah. Okey. Sebenarnya kita ada 5 deria ni. Harap you all semua perasan kan kita ada 5 deria ni. Jadi 5 deria ni sebenarnya sangat boleh digunakan untuk bantu kita punya emosi kita. Okey. Macam mana kita nak guna? Contohnya yang pertama tengok ni mata. Daripada atas mata dan kemudian ke bawah kan. Okey, mata. Bagaimana kita nak gunakan mata ni? Kadang-kadang setiap hari tu kita ambillah masa kita untuk relax sedikit, iaitu dengan cari mungkin pemandangan, portrait ke, gambar ahli keluarga kita, gambar anak, gambar pasangan, gambar ibu bapa kita, gambar tadi pemandangan kan, ataupun mungkin ada cerita-cerita movie-movie, short movie ke yang kita rasa sangat menenangkan, kita boleh tonton benda tu setiap hari. Okey. Kemudian yang kedua adalah telinga. Telinga sama juga, kita cari something yang sedap untuk kita dengar, sedap untuk kita dengar lah. Contohnya ada orang suka dengar lagu, ada orang suka dengar muzik saja tanpa lagu, ada orang mungkin ada suka yang zikir pun boleh juga kan. Yang ketiga adalah hidung. Okey, yang ni hidung ni. Alright. So hidung ni dia boleh dengan cara kita yang aromaterapi tu.
Okey, kita boleh guna rose ke, lavender ke untuk kita bau benda tu, dan sebenarnya dia membantu kita untuk alihkan pandangan dan juga menenangkan. Boleh juga guna teknik pernafasan tu dalaman dengan untuk bau-bau ni lah, tapi jangan sampai 7 saat lah. Bau-bau tu mungkin 3 saat atau 5 saat lah, takut overdose pula bau-bau tu kan, certain orang ada allergic pula. Okey, seterusnya tangan. Tangan ni ada orang tu lah sentuhan, contohnya suka pegang kucing, suka pegang soft toys kan. Kadang-kadang ada orang yang suka anjing kan pegang kan. Dan saya suka juga untuk orang yang ada anak, bila kita belai anak kita tu kan, bila kita cuba feeling sambil belai anak kita tu pun sebenarnya dia boleh membantu mendapatkan emosi yang positif kepada diri kita. Okey, so yang lidah ni mestilah kan makanan. Okey, so makanan ni cuba kita adakan makanan yang kita nak makan dalam setiap satu hari atau 2 hari. Setiap hari tu macam cepat sangat kan. So setiap 2 hari atau 3 hari lah. Okey, contohnya kita nak makan apa yang sedap, makan sate lah kan, contohkan sate. Jadi kita bila makan sate tu kita memang dah ada pengalaman makan sate tu sedap kan. Jadi kita bila ada sesuatu hari tu kita stres, hari tersebut kita ada rasa tak apalah stres hari ni, petang nanti aku makan sate. So kita ada something yang kita looking forward. Okay, cara kita nak makan, kita nak guna dera ni kan, dari teknik lain, itu teknik mindfulness, mindful eating. Maksudnya makan dengan penuh rasa, makan dengan penuh perasaan sampai kita lupalah, sampai lupa orang lalu kat sebelah, sampai lupa orang kata mak mentua kat sebelah, kita punya makan, kita feeling makan tu. So macam mana kita nak buat? Setiap hari tu, setiap hari tu kan, contoh hari ni makan sate. Lusa kita nak makan aiskrim Baskin and Robin kan. Jadi contohnya hari ni kita dah makan sate, esok kita buat kerja kita stres. Tak apa hari ni kita stres. Esok ada benda kita looking forward, kita nak makan aiskrim Baskin and Robin. Jadi in a way kita macam terlupa sikit yang benda yang stres yang tadi kan. Sebab stres kerja, stres belajar, benda-benda ni suatu yang hari-hari yang akan berlaku juga. Cuma bagaimana kita nak uruskan. Okay. Alright. Ini tips seterusnya lah. Okay. Dalam kita mengenali emosi kita, kan, tadi yang kita kena namakan emosi kita tadi kan, kita sebenarnya sedih ke, kita gembira ke, kita marah ke, kita tak puas hati ke, ataupun kita sakit hati ke, ataupun kita sebenarnya anxious kan. Kita kena tahu macam mana kita nak namakan emosi tadi tu. Saya recap balik sikit sebelum yang seterusnya ni, kita boleh tulis dalam kertas. Okey, ataupun kita punya diary kan. Dulu ada certain orang sukalah diary, hari ni aku pergi tengok wayang kan, tengok cerita apa ke. Tak, yang ni different diary. Ni diary yang berbeza, diary emosi nama dia. So kita namakan emosi kita, hari ni perasaan kita apa dan apa situasi yang berlaku. Okey, kita akan kupas juga tajuk ni dalam webinar ataupun siri talk seterusnya lah. Okey, sebab itulah kena ikuti talk kita seterusnya. Alright. Jadi menamakan emosi tu akan membantu kita bagaimana kita nak buat tindakan dan seterusnya. Okey, sebelum tu, sebelum kita nak buat tindakan seterusnya, kita pun kena tahu bagaimana emosi kita ni kita boleh kawal dan macam mana kita boleh hormati emosi kita. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak tahu macam mana nak menghormati emosi dia. Okey, sehingga kan bila kita tak tahu emosi tu kita nak hormati, itu akan yang buat kita goyah, tak balance dan kita mudah marah ataupun mudah risau. Okey, jadi ini saya nak sharekan, ini adalah bulatan lah kan, bulatan emosi.
Ataupun kenapa nama bulatan emosi? Sebab dalam bulatan ni adalah hak dan tanggungjawab kita yang sebenarnya menentukan juga emosi kita sama ada stabil ataupun tidak. Okey. Yang luar ni adalah hak dan tanggungjawab orang lain. Okey. Nampak tak garisan titik-titik bulat-bulat ni kan? Dia sangatlah macam tipis lah. Sangat macam nipis. Antara hak dan tanggungjawab kita dan hak dan tanggungjawab orang lain. Dia sebenarnya dengan kata lain ialah boundary ataupun benteng. Okey. Bila boundary ni dia macam sangat fluid lah. Bila boundary ni dia tegang, maksudnya kita sangat stabil. Tapi bila boundary ni sangatlah terumbang-ambing, sangat terumbang-ambing, diri kita kat dalam tu pun terumbang-ambing. Okey. Jadi dia boundary ni pasal apa? Boundary ni pasal hak dan tanggungjawab kita berbanding hak dan tanggungjawab orang lain. Sekali lagi saya sebut, boundary antara hak dan tanggungjawab kita dan boundary dengan hak dan tanggungjawab orang lain. Okey. Tapi inilah hari-hari yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita takkan dapat elakkan perkara ini akan bercampur bau. Apakah perkara yang bercampur bau ni kan? Iaitu, alright. Hak dan tanggungjawab kita. Emosi, kata-kata kita, fikiran kita, tindakan dan perbuatan, keputusan, pakaian, pasangan kita. Dan orang lain punya emosi, kata-kata, fikiran, tindakan, perbuatan, keputusan, pakaian, pasangan. Contohlah kan, macam zaman sekarang ni yang kita rasa contoh yang paling dekat dengan kita kita post satu gambar kan dalam kita punya social media. Mungkin pakaian tu pakaian paling kita suka. Kan? Kita post pun macam automatic kita post sukalah, so kita nak share. Tapi adalah 2-3 orang netizen ni macam komen, alah macam cantik sangat lah tu kan. Tapi kita ni memang dah rasa cantik dah, sebab tu kita post. Tapi netizen ni kita pun itulah, kita tak tahu tak puas hati ke, sebenarnya jealous ke. Jadi kalau kita yang alamak, diorang ni tak suka aku memang tak cantik ke pakaian kita ni kan. Tak cukup cantik ke, maksudnya aku kena beli pakaian cantik jenama yang lebih mahal ke, macam tu ke kan. Lebih mahal, lebih striking ke, sampai baru kawan-kawan kata, ni baru nampak cantik. Jadi nampak tak kat situ apa? Kita telah termasuk dalam boundary kita. Kita telah cross boundary kita. Kan? Bila kita terlalu memikirkan kata-kata orang, fikiran orang. Kita pun kadang-kadang kan, bila orang post something yang pasal pakaian ke, pasangan ke, kita pun mula okey, kita pun mulalah, dia ingat tu dia cantik lah kan. Dia pun dia ingat dia tu bagus sangat lah. So kita pun akan tindakan kita pula akan, aku mesti nak lebih cantik daripada dia. Pakaian aku nak lebih striking daripada dia. Kalau dia pakai jenama pakaian yang saya pun tak pandai sangat lah dalam pakaian yang zaman sekarang ni. Contoh, dia pakai tudung dak. Aku tak boleh pakai tudung dak ni. Aku tak kena lagi mahal pada dak. Ada lagi mahal pada dak ke, saya tak pastilah kan. So contohnya orang ni pergi Jalan Langkawi. Tak boleh jadi ni. Aku nak kena jalan pergi Thailand pula. Jadi bila kita macam sibuk kan, bila kita cross the boundary yang hak orang dan tanggungjawab orang dengan kita punya hak dan tanggungjawab kita, kita akan mula goyah kat situ. Ada je kita tak cukup, ada je kita tak puas hati dengan diri kita. Tetapi inilah benda yang hari-hari kita hadapi. Memang tak dapat elak. Cuma kita perlukan praktis hari-hari untuk kita aware, ataupun kata lain untuk kita sedar di mana hak dan tanggungjawab kita dan di mana hak dan tanggungjawab orang lain. Ada orang tanya saya sebelum ni, doktor, ahli keluarga tu kira bukan hak dan tanggungjawab kita ke? Sebab dia dekat luar kan, kita seorang-seorang je kat dalam circle. Apa pendapat you all? Memanglah kalau secara teori lukisan ni nampak dia dekat luar, tapi tidak bermakna
walaupun kita ada hak dan tanggungjawab kita dan kita nak mementingkan hak dan tanggungjawab kita, tidak bermakna kita tidak boleh menghormati mereka. Tidak bermakna kita tidak boleh respect kepada mereka lah. Okay? Alright. Okay, saya rasa ni insyaAllah lah slide saya yang terakhir. So tadi kita dah tahu dah apa yang kita nak buat sebelum buat, bagaimana kita nak lakukan lah semasa sebelum buat pilihan ni. Dan bagaimana kita nak buat pilihan apa yang nak dilakukan seterusnya, kena tunggu webinar Siri akan datang. So bagaimana teknik berfikir secara sihat boleh menghasilkan tindakan yang lebih baik. Teknik komunikasi yang berkesan pun boleh membantu bagaimana kita nak melakukan sesuatu perkara itu lebih baik. Dan teknik pengurusan masalah yang lebih efektif. Jadi saya rasa slide saya habis dan di sinilah insyaAllah. Okey, terima kasih. Saya berkenaan dengan pengurusan emosi, saya dah cuba dua antara teknik yang doktor dah beri tadi. Nasib baik saya tak tertidur masa breathing teknik tadi. Dia hampir-hampir saja. Tapi saya suka yang teknik kedua tu, iaitu distraction teknik. Saya mungkin yang lain-lain pun mungkin bersetuju yang teknik makan tu antara yang lelaki paling gemar lah. Macam mana bila datang masalah dan problem, kita akan makan. Tapi saya tak sarankan untuk kita fokus kepada satu teknik saja. Betul tak? Betul. Okey, baik. Seterusnya kita akan terus pada apa ya doktor? Teknik 5 deria tu kita cuba bukan 5 satu hari. Setiap hari kita cuba lain-lain. Jadi maksudnya kalau ada 5 deria kan 5 hari, jarak nak makan tu pun 5 hari lah. Betul. Bukan satu hari tu sajalah. Okey, baik doktor, kita akan pergi kepada sesi question. Sasul. Kita akan pergi kepada soalan-soalan yang telah ditanya daripada pihak-pihak yang inilah kita punya hadirin yang hadir melalui Maya ni. Kita akan pergi pada soalan yang pertama sekali. Jadi saya mohon Dr. Farhan dan Dr. Hidayah kalau boleh berada di tempat yang sama supaya kita boleh untuk dapat. Doktor berdua dah bersedia untuk soalan question and answer? Baik, boleh. Okey, baik. Sekarang mungkin ada technical issue tapi macam mana yang saya dapat makluman berkenaan dengan program ini dibawa khas oleh iMind, iaitu Ikram Mental Initiative. Itulah kita tengok balik mindset ni adalah segmen di bawah iMind dan collaboration bersama dengan Ikram Muda Shah Alam, dan program ini ada siri, ini siri pertama dan kita akan ada siri kedua lah macam mana Dr. Hidayah sebut tadi, ada yang akan susulan selepas ini. Baik, Dr. Farhan dan Dr. Hidayah dah bersedia? Baik, kita akan pergi ke soalan yang pertama, iaitu soalan yang pertama yang ditanya oleh Erika. Ini Erika kita sedih, kita intend untuk menangis. Tapi doktor, bagaimana dengan orang yang dia tahu dia sedih, marah, tapi tak tunjukkan sebarang video? Itu perkara yang siapa nak jawab dulu ni? Dr. Farhan boleh? Sebab ni sesi Dr. Farhan. Baik, boleh. Soalannya tu di akhir sekali, adakah perkara itu normal? Tapi saya rasa sebelum kita jawab soalan itu normal pun tidak, kita kena faham apakah sebenarnya yang gist ataupun essence pada soalan. Soalannya adalah bagaimana seorang itu membuat reaksi terhadap emosi. Biasa kita sedih, kita nangis, tapi dalam keadaan tertentu kita tak nak orang tahu apa kita rasa. Secara umum. Of course, ada dalam masa tertentu kita tak nak orang tahu apa kita rasa atau emosi yang kita lalui. Mungkin ada beberapa sebab. Contohnya kita
rasa kita risau ataupun takut pandangan orang terhadap emosi yang kita lalui tersebut, ataupun mungkin kita rasa orang yang di hadapan kita ni tidak peduli pun ataupun tak perlulah, tak guna ataupun tak perlu kita tunjukkan emosi tersebut pada ketika itu. Cara cope ini, cara cope kepada emosi ini pelbagai, dan dalam technical termsnya mungkin orang panggil sebagai defense mechanism. Tapi panjang nak cerita pasal benda tu. Tapi cukup kita faham bahawa ada emosi kadang-kadang kita tak nak orang tahu. So itu adalah salah satu cara kita cope dengan emosi tersebut. Mungkin kita boleh kata sebagai suppression, kita suppress emosi tersebut, tak nak orang tahu. Coping skill ni pelbagai, sebab normal ataupun tidak, ataupun bagus ataupun tidak, dia bergantung pada situasi. Kadang-kadang betul tindakan tersebut, contohnya depan ramai-ramai, kita dimarahi balik, kita dimarahi orang, kita tak nak membalas kemarahan tadi selepas kita lalui apa yang Dr. Daya cakap tadi dah, mengurus emosi. Sebab kalau kita marah balik, jadi scene, jadi create keadaan yang tak bagus. So pada ketika itu, suppression itu adalah satu coping yang betul, baik. So bergantung pada situasi, dan bergantung pada situasi dan orang tersebut. Dan coping skill ataupun defense mechanism ni kena pelbagai. Kita kena banyak tools untuk cope dengan masalah-masalah atau situasi berbeza. Tak boleh pakai satu je, tunjuk kita suppress setiap masa perasaan kita. Salah, sebab dia akan memberikan kita tekanan yang lebih. So dia macam baju lah. Kita boleh ada banyak baju, banyak pakaian. Dan takkan kita nak, kalau kita ada satu baju je, baju tu je kita pakai setiap hari, dia memberi masalah kepada kita. Tak balik kena basuh terus, besok nak pakai balik kan. Tapi kalau kita ada pelbagai baju, so hari ni boleh pakai baju ni, esok pakai baju beza. So begitulah juga tadi, cara kita cope dengan emosi tu kena pelbagai. Jadi di different situasi, seperti tadi kan, emosi adalah tindak balas kepada situasi. Different situasi kita gunakan coping skills yang berbeza. So jawab soalan tadi tu normal ataupun tidak, soalan yang baik adalah bukan normal ataupun tidak, bagus ataupun tidak. So bagi saya bergantung pada situasi. Ada situasi kita perlu express emosi kita, ada situasi kita perlu simpan. Tapi kalau kita simpan tu kena, apa yang macam Dr. cakap tadi, kita kena cakap, kita kena evaluate perasaan tadi dan bertindak dengan lebih baik. Sebab kalau kita simpan, suppress sampai bila-bila, dia akan membengkaklah dan menyebabkan gangguan ataupun tekanan emosi yang lebih kuat. Jadi saya punya saranan adalah untuk mengurus emosi itu dengan pelbagai coping yang berbeza, bukan satu saja dengan suppress. Kalau suppress je, so kalau soalan itu adakah normal untuk suppress setiap masa? Tak normal, benda tak boleh. Yang normal adalah kalau pada waktu tertentu kita suppress, pada waktu tertentu kita express. Ikut kesesuaian. Ikut step tadi lah, naming your emotion, take step back, nilai apa tindakan yang sepatutnya. Itu pendapat saya lah terhadap soalan tadi. Okey, baik Doktor. Melalui penjelasan Dr. Farhan tadi, kita faham untuk merawat strategi sebagai kaedah. Okey, kita fahamlah. Okey, soalan kedua, hopefully kepada peserta ataupun tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, akak-akak juga, kalau ada nak tanya soalan yang mungkin boleh letak dekat komen, mungkin tak apa, like. Soalan kedua, Dr. Safwan Sayuti yang telah berjalan, iaitu our past memory atau experience banyak shape kita punya perasaan dan cara fikir. Tapi macam mana kita nak reshape perasaan, cara fikir itu? Kita kena go through different experience ke? Atau tambah knowledge ke? Itu soalannya. Soalan ini sangat menarik. Siapa nak jawab? Saya jawab. Soalan ini sangat menarik sebab dia bagi jawapan, dia bagi essence pada jawapan kepada soalan dia sendiri. Betul, apa yang kita lalui itu akan bentuk cara fikir kita. Saya seorang yang percaya bahawa manusia ni, kita ni frequent time traveller. Tapi bukan secara fizikal, sebab kita tak mustahil kita boleh travel time ni secara fizikal, tapi secara mentally. Kan? Kita back forward, kita fikir pasal masa lepas, so kita akan ada reaksi emosi. Kita akan fikir pasal depan, kita akan ada reaksi emosi. So kemampuan kita untuk fikir yang belakangan dan lepas ni sangat menjadikan kita prone untuk mengalami masalah-masalah macam gangguan emosi ni lah.
Jadi betul lah tadi tu, macam mana kita nak membantu mengubah mindset ataupun cara fikir kita terhadap satu situasi. Ada satu teknik yang kita panggil CBT, Cognitive Behavioral Therapy, satu bentuk psikoterapi yang kalau ikutkan dia ada satu struktur terapi yang ambil masa lah. Tapi essence dia samalah, jawapan dia tadi tu sama. Kita perlu go through melalui situasi tersebut dengan mindset yang baru. Contoh kan, saya selalu bagi contoh macam ni. Seorang budak sekolah, dia tidur lambat. Dia tidur lambat sebab dia main game. So dia main game, so pukul 9 bosan lah saya main game lah. Dia start main game pukul 9, dia sampai pukul 1. Pukul 1 dia tidur lambat. Esoknya dia bangun lambat. Dia bangun pukul, contohlah 6.30, siap-siap. Bangun pukul 7 suku, sampai sekolah lambat. Sampai sekolah, kena tahan pengawas panggil guru pendisiplin. Dia dipanggil ke depan dan dia rotan depan orang ramai, dia malu. Okay, itu insiden yang pertama berlaku. Minggu depan dia buat benda yang sama. Pukul 9 dia main game, tidur lambat pukul 1, besok bangun lambat, sampai sekolah kena rotan. So kalau, dan berlaku jadi. So memori tu ingat benda ni. So 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Sampai dah 10 kali jadi, pada kali ke-11, pada dia start je pukul 9 tu, dia sudah rasa resah. Sebab 10 kali yang lepas, setiap kali benda tu jadi, akan berakhir dengan dia malu depan orang, dia jadi rotan. So benda tu tak jadi lagi. Tapi dah pukul 9 start game tu, Allah dah pukul 9, matilah, besok aku menambat, besok aku akan sekolah lambat, kena rotan, malu lagi besok. So past experience shape kita macam tu. Tetapi kita kena ajar diri kita bahawa satu situasi tu adalah unik. It can happen different way. Maksudnya tak semestinya benda ni jadi, lepas dia akan jadi macam tu. So kita kena learn a different experience untuk kita tapi dia memerlukan apa, CBT tadi lah, konsep dia tadi tu. Dia kena unlinkkan fikiran dengan behavior tadi yang salah tu. Sebab banyak intervensi yang boleh dibuat di tengah-tengah tu untuk mendapatkan outcome yang berbeza. Contohnya, tak semestinya kita main saat yang jam 9 ni kita akan nak pergi habis game pukul 1. Boleh siap-siap letak screen time sampai pukul 11 je. So automatic screen time block. So banyak teknologi kan, ataupun kita beritahu sebenarnya, mak nampak abang main game sampai pukul 11 suruh berhenti. Ataupun mak besok pastikan abang bangun pukul 6. So banyak cara-cara yang intervention, aktiviti behavior yang boleh di alter untuk menghasilkan sekuens yang berbeza. So itu essence kepada past experience, membuatkan kita rasa mempunyai satu fikiran tetap yang fix. So dalam CBT tu kita akan challenge fikiran kita bahawa setiap satu situasi itu tidak semestinya akan berakhir dengan situasi yang sama. So dia ada pelbagai cara, ada pelbagai event yang boleh berlaku tengah-tengah tu boleh mengubah. So dengan itu kita akan hilang perasaan ataupun kita dah boleh unlinkkan insiden itu dengan spesifik kognitif ataupun fikiran. So tapi benda tu proses yang panjang lah. Tapi esensinya macam apa yang saudara itu sendiri cakap. Dia kena learn new experience, dia kena tambah knowledge, dia kena buat certain intervention. Supaya bila dah unlink fikiran dengan situasi tu, maka dia tidak akan kuranglah fikiran negatif, tak ada hilang langsung, tapi dia akan kurang dan dia lebih terkawal. Okay, soalan tambahan mungkin daripada saya lah. Kalau bagaimana dapatkan rawatan CBT ni, doktor? Siapa yang saya boleh dapatkan rawatan ni? Macam sendiri je? Boleh ke? Okay, CBT ni secara praktisnya dibuat oleh clinical psychologist, oleh doktor-doktor perubatan dan bidang psikiatri. Tapi sebelum kita nak minta tu, so indication kepada CBT dan apa-apa psikoterapi ni perlu melalui assessment dulu. Maksudnya perlu jumpa orang yang berwajib mendapat penilaian, dan sekiranya CBT ini indicated untuk dia, maka dia akan dicadangkan lah. So bagi saya kena lalui proses tu dulu, proses saringan penilaian, and then sebab CBT ni treatment. So sebelum kita start treatment perlu ada saringan pemeriksaan tadi tu dulu.
Tapi kalau nak tanya siapa yang akan buat, yang boleh buat secara apa praktisnya, clinical psychologist dan doktor dalam bidang psikiatri yang ditrain pun boleh buat. Atau orang-orang tu perlu melalui latihan lah, orang yang mendapat latihan. Okey, faham doktor. Baik, seterusnya soalan yang di mana Akilah Musyari dia lontarkan soalan. Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya macam mana nak bantu kawan yang ada mania bipolar dalam masa yang sama. Saya jarang jumpa dia sebab dia dah berhenti kerja, jadi jarang jumpa. Itu doktor soalannya. Okey, terima kasih Akilah untuk soalannya. So saya nampak Akilah macam ambil berat kan, ambil berat tentang kawan lah, tentang kesihatan kawan. Okey, kalau kita tengok kat sini, kawan Akilah ni ada mania bipolar. Okey, mungkin sebelum ni rakan sekerja lah, tapi sekarang dah jarang jumpa. Okey, apa yang Akilah boleh buat, memang terbaiknya memang berjumpa dan nasihatkan untuk maksudnya berjumpa kawan dan nasihatkan untuk berjumpa dengan doktor. Tapi kadang-kadang kita kena sedar ataupun aware lah, kita pun ada limitasi kita. Kita ada had kita kan, sama ada kita mampu tak nak jumpa dia setiap hari ataupun sesekali, ataupun kita mampu tak nak nak tolong dia sepenuhnya kan. Tapi kalau menjawab soalan Akilah, bagaimana kita nak bantu kawan ni, sebenarnya elok kalau Akilah boleh hantarkan mesej kepada dia, cuba call dia, WhatsApp ataupun video call, tentang follow up khabar satu, kemudian tentang ubat dan juga rawatan dia dekat klinik. Okey, kalau lagi bagus sebenarnya mungkin Akilah boleh berhubung dengan keluarga dia untuk ingatkan tentang perkara ni lah, tentang emosi dia, rawatan dia dekat klinik dan rawatan ubat-ubatan. Okey, tapi kadang-kadang ada macam sekali lagi saya nak ingatkan, kadang-kadang kita kena aware yang kita ada limitation kita. Kita cuba yang buat yang terbaik. Yang terbaik tu adalah memang ingatkan dia untuk berjumpa dengan doktor semula, lepas tu berbincang dengan psikiatris ataupun mungkin dia pergi rawatan psikologi ke ataupun kaunseling, dan ingatkan tentang ubatan dan juga follow up dia. Tapi kalau macam dia tak respon ataupun Akilah tak tahu pun mana dia keadaan dia macam mana, it's okay, sebab you dah buat yang terbaik dah untuk dia. Okey, dan akhir sekali mungkin boleh selitkanlah nama dia dalam doa kita agar dia terus sihat dan stabil. Okey. Okey. Atas penjelasan yang baik tadi lah. Soalan yang tu dapat dijawab dengan baik lah. Baik, seterusnya ada soalan lain. Mungkin saya terlepas pandang. Boleh siapa yang doktor? Okey, soalan seterusnya. Daripada Safwan Sayuti, bagaimana cara nak berdepan ataupun comfort menolong dengan orang lain yang sedang beremosi? Okey, orang lain ni dia banyak kan, kita punya kawan ke, kita punya pasangan ke, kita punya bos ke, kita punya pekerja ke, kita punya student ke kan, macam tu. Jadi ada satu cara ni paling senang kan, orang panggil teknik grounding. Kadang-kadang orang beremosi kan, contohnya orang yang macam tengah marah sangat ke ataupun macam tengah anxious sangat kan, dia memang dia kadang-kadang dia tak berapa sedar yang dia tu tengah marah ke apa kan. Tapi mungkin kalau nampak dia dah slow down sikit, teknik grounding ni maksudnya kita tarik balik dia ke ground lah, ke asalnya. Macam boleh tap kawan macam Dayah, kan kalau lelaki macam mungkin kuat lah sikit kan, kalau perempuan ni dia perlukan that sentuhan yang Dayah, okey ke? Macam dulu. Ataupun tu bukannya untuk untuk dia sedar balik yang tadi kan dah macam terlalu beremosi, dia sendiri pun tak dapat nak naming dia punya emotion tu. Jadi kita yang sedarkan balik dengan sentuhan kita tu. Okey, panggil nama dia Hidayah.
kalau kita rasa tak nak cakap okey ke, kita pun allergic kata okey pun tak apa, macam mana sekarang? Kau macam mana? Macam tu. Then perlahan-lahan macam kalau dapat boleh ajak dia duduk kan. Lepas tu ajak minum dulu ke. Lepas tu ajak nak cerita ke apa jadi tadi. Macam tu. Boleh slowly macam tu dan dan explore lah ataupun kita dengar dia punya masalah. Teknik ni pun macam teknik macam kita nak mendengar kan, kita panggil effective listening, communication skill pun ada antara rancangan yang kita nak ajar pendengar akan datang lah teknik-teknik macam ni, macam mana kita nak buat kepada orang lain. Jawab ke soalan tu? Harap jawab lah untuk yang seketika. Tapi kalau katakan kawan tu macam kau pergilah tak nak, okey tak apa, just biarkan saja dulu dia sampai dia betul-betul tenang. Lepas tu maybe you can hantar mesej ke WhatsApp dia ke tanya macam okey ke kau hari ni, sorry dia akan okey. Saya harap dapat jawab soalan Baik doktor, seterusnya ada soalan lagi, bagaimana untuk fokus buat kerja kadang terasa banyak berfikir. Tak jelas. Soalannya apa? Tak ada soalan. Bagaimana untuk fokus? Soalan daripada Nazira NKA. Boleh terangkan? Bagaimana untuk buat kerja kadang terasa banyak berfikir ataupun overthinking dan tak boleh berfikir dengan jelas. Macam saya tadi, ini di antara gejala-gejala kognitif bila emosi itu terganggu. Jadi di antara tadi Dr. Daya ada sebut bagaimana teknik mindful ataupun be present tu boleh bantu kita try to come ourselves. Macam tadi kan, kenapa kita overthinking? Mungkin sebab otak kita ni tengah pergi ke masa depan, memikir benda yang akan berlaku. Justru kita ada masalah tertentu dan benda tu yang menjadi yang occupy fikiran kita, ataupun ada masalah di rumah yang lepas yang masih lagi belum selesai dan kita duk fikir. So maksudnya otak kita is not present there bila ke depan ke belakang, time travelling mentally. Jadi teknik mindful ni adalah di antara cara yang boleh kita lakukan untuk menarik balik fokus kita kepada sekarang, now, yang tengah kerja tu. Aku yang sekarang ni berada di meja tempat kerja dengan kerja yang sekelompok depan aku. And so itu yang tadi Dr. Daya ada sebut, dan bagaimana menggunakan deria yang yang ada tu untuk tarik perhatian pada sekarang. And then by that, bila otak dan muda clear, bolehlah proceed dengan buat kerja. Okay? Tapi dalam satu keadaan tertentu, bila dia jadi disorder, yang saya cakap tadi, bila gejala tu menjadi penyakit atau mental disorder, ada 3 benda tu, gejala yang teruk, durasi yang lama dan mengganggu fungsi, dan ini perlukan rawatan. Rawatan tu perlu jumpa, sebelum dapatkan rawatan kena lalui proses tadi lah, buat assessment, jumpa untuk dapat buat penilaian, dan sekiranya doktor yang berjumpa ataupun psikolog yang jumpa rasakan ada clinical mental disorder yang perlu dirawat, maka perlu dapatkan rawatan. Tapi secara umumnya teknik mindfulness tu boleh membantu kita untuk ketepikan gangguan-gangguan overthinking ni dan fokus pada kerja. Yang jadi masalah kalau dia dah jadi mengganggu kerja tu, maksudnya kalau teknik tu tak berjalan, maksudnya mungkin apa yang kita hadapi itu adalah satu simptom kepada penyakit mental dan perlukan rawatan. Okey, baik Dr. Farhan, terima kasih atas penjelasan tu. Ini soalan terakhir daripada pihak penganjur untuk pada doktor lah, soalan pada peserta. Apa beza kaunselor psikiatri? Bila kena ke kaunselor, bila masa pula perlu pada psikiatri? Soalan terakhir saya kira, doktor. Okey, yang bertanya tadi Ikram Selangor siapa yang bertanya tu ya. Okey, baguslah soalan ni sebab kami dekat klinik pun selalu tanya macam kadang-kadang kan kita tanya, awak ni tahu tak datang ni klinik apa? Ni klinik kaunseling kan? Okey. Jadi kami pun okey je sebab kadang-kadang tidak dapat dielakkan. Sekarang ni macam masih ada orang stigma kepada klinik psikiatri ataupun klinik kesihatan mental. Jadi kalau mereka rasa ini klinik kaunseling pun okey je. Kan tak apa, asalkan nama apa saja. Tapi dia sebenarnya berkaitan kesihatan mental. Jadi apa beza kaunselor dan juga psikiatri ni adalah
Okey, dia nombor satu tu psikiatri ni doktor lah, kaunselor. Dia bukannya doktor. Okey, kaunselor doktor psikiatri ni dia perlu belajar dari satu daripada peringkat CJ medical degree ataupun ijazah perubatan. Kemudian kalau nak jadi pakar kena sambung sarjana kepakaran. Tapi kaunselor lah, so far apa yang ilmu yang saya fahami, kalau kaunselor ni dia ada degree counselling, kemudian mereka boleh sambung master in counselling dalam banyak-banyak sub, dan kemudian mereka pun boleh sambung PhD, dan bila pas PhD tu boleh dipanggil doktor juga. Okey, itu daripada segi background education lah ya. Lepas tu daripada segi rawatan tu, biasanya kami yang doktor di psikiatri ni, kami akan tengok pesakit, kami akan buat diagnosis dan kami bagi rawatan, dan kami boleh tulis ubat lah untuk pesakit. Okay, tapi bagi counselling, kaunselor ni mereka akan jumpa pesakit juga, tapi dia ada itulah talking therapy. Talking therapy tu pula ada banyak-banyak sub jenis-jenis talking therapy tu. Tapi antara terapi yang saya tahu kaunselor boleh ajar adalah mengajar tentang positive coping skill ataupun teknik macam mana kita nak cope masalah kita masalah kita lah, kita panggil coping skill teknik. Psikiatri pun ada juga, tapi biasanya yang experience nak ajar panjang ni semua memang kaunselor lah, dan mereka pun ada talking macam ada listening therapy, semua tu ada lebih kurang macam tu ayat dia. Minta maaf kalau ada kaunselor yang mendengar, mungkin boleh betulkan saya lepas ni ataupun boleh bagi komen dekat ruangan komen ya. Okey, itu tentang rawatan lah. Saya harap menjawab soalan tersebut. Okey, baik doktor, terima kasih Dr. Jaya atas jawapan yang jelas antara beza psikiatri dan juga kaunselor. Di sini saya ingin jelaskan, saya nampak dekat sini, saya nampak bahawa Encik Safwan Sayuti dia mempunyai soalan yang penting untuk kita jawab, tapi ada juga pada staff nurse Izu soalan-persoalan meroyan tu postpartum juga sangat-sangat penting juga untuk kita bincangkan. Tapi saya mohon untuk tuan berdua untuk menghubungi pihak kami kerana kita sudah ke hujung waktu ya. Sampai sini saja kita punya persoalan Q&A. Terima kasih doktor atas penjelasan yang cukup baik, Dr. Farhan dan juga Dr. Hidayah. Kita mohon Dr. Hidayah dan Dr. Farhan mempunyai siri-siri yang seterusnya untuk menjelaskan yang lebih baik kepada kita tentang penjagaan emosi. Baik. Ucapkan pada perempuan ini merupakan siri pertama, iaitu bagaimana mengurus emosi saya. Kedua, nanti kita akan ada siri yang kedua pada bulan Oktober ya, bulan depan, tak lama pun, yang akan mengutarakan soal bagaimana menggunakan teknik berfikir yang baik, yang betul. Cara untuk menggunakan teknik berfikir yang betul yang akan disampaikan oleh panelis yang mahir dalam bidang-bidang tersebut lah. So ada apa-apa daripada pihak pelajur, kita bersama dan wakil mohon maaf atas kelemahan pihak ini dan sebagainya. Terima kasih kepada doktor-doktor yang telah memberikan kerjasama dengan baik. Saya akhiri dengan majlis kita dengan tasbih kifarah suratul As, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.